Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bidang sirah tahun 3 yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Pelajaran tajuk ini juga murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 114 hingga 120. Sebelum kita meneruskan PDPR kita perlu tahu apakah objektif yang hendak dicapai di akhir pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menjelaskan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Yang kedua, murid dapat menyatakan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul. Yang ketiga, murid dapat menghuraikan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Yang keempat, murid dapat merumus kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, murid dapat menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Mari kita lihat kisah masyarakat Arab Jahiliyah dari segi latar belakang. Masyarakat Arab hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan antara kabilah selalu tercetus kerana merebut harta dan kuasa. Dari segi kepercayaan pula, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Dari segi cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah ialah mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Jika dilihat kepada kisah masyarakat yang saya nyatakan tadi, bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Arab? Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Yang pertama, amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar. Yang ketiga, tidak suka membuang masa. Yang keempat, penyantun. Mari kita lihat sedikit huraian tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Yang pertama iaitu amanah. Di sini dapat kita lihat bahawa Nabi diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Nabi sentiasa bercakap benar dan adil, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan tidak pernah pilih kasih. Nabi juga telah diberi kepercayaan menjadi hakim dalam kisah perletakan Hajarul Aswad. Yang ketiga pula iaitu tidak suka membuang masa. Hidup Nabi sentiasa terisi dengan perkara berfaedah. Rajin membantu ibu sesuannya Halimatus Sa'diyah mengembala kambing. Manakala yang keempat ialah penyantun. Nabi Muhammad SAW sentiasa manis muka dan lemah lembut dalam percakapan.
Nabi juga sangat disenangi dan dihormati ramai. Dan Nabi juga seorang yang pemaaf dan dermawan. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Pertama, sabar dan tabah. Kedua, berpendirian teguh. Ketiga, bijak merancang. Mari kita lihat dengan lebih jelas sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Kepribadian Nabi yang pertama ialah sabar dan tabah, iaitu Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah baginda dengan cekal. Yang ketiga, Nabi seorang yang bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Yang pertama, disayangi ibu bapa dan keluarga. Yang kedua, disenangi guru, rakan dan taulan. Yang ketiga, bermusuhan dapat dihindari. Yang keempat, hidup aman dan damai. Dan yang kelima, rahmat Allah memayungi kami. Rumusan, kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Murid-murid boleh menjalankan aktiviti latihan pada pautan link yang telah disediakan di ruangan description di bawah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.